Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah ini rakaman untuk kelas takmir yang kedua bagi bulan Mei 2021. InsyaAllah pada kali ini kita akan kongsikan sambungan daripada rakaman yang lepas, iaitu ayat 134, 135 dan juga 136 dari surah Ali Imran. InsyaAllah kita bacakan sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Pada rakaman sebelum ni kita telah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera mendapatkan maghfirah min rabbikum, keampunan daripada Tuhan kalian. Kemudian bersegera untuk mendapatkan syurga yang arduhas samawati wal ard. Luasnya tidak dapat dibandingkan kerana sangat-sangat luas seperti luasnya langit dan juga bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana syurga tersebut dan keampunan tersebut adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka yang bertakwa. Ayat yang kita bacakan tadi 134, 135 menceritakan kepada kita ataupun memberi penjelasan yang lebih terperinci mengenai golongan yang dianggap sebagai muttaqin, sebagai golongan yang bertakwa. Allah SWT berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh, iaitu mereka, yakni golongan yang bertakwa adalah mereka yang menginfakkan harta benda mereka. Fis sarra'i wad-dharra', sarra' dalam keadaan senang, maknanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita mempunyai keuangan yang selesa. Wad-dharra' di dalam kesusahan, di dalam kesempitan, di dalam keadaan kita tidak mempunyai keuangan yang selesa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'lul mudhari' ataupun kata kerja sedang ataupun yunfiqun, memberi maksud mereka berulang-ulang kali melakukan infak, bukan hanya sekali lalu mereka tinggalkan, tak, mereka sentiasa melakukan infak tajaddud, berulang-ulang kali. Fis sarra' dalam keadaan lapang dan juga dalam keadaan dharra' dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidh, ayat dalam surah Ali Imran ada kaitan latar belakangnya dengan peperangan Uhud. Maka di sini disebutkan mengenai mereka yang dapat menahan diri mereka daripada marah, kadhiminal ghaidh, yang dapat menahan marah mereka. Ini adalah satu benda yang terpuji kerana mereka yang gagal mengawal emosi cenderung untuk melakukan tindak balas ataupun melakukan tindakan ataupun respon yang tidak dapat dikawal kerana kita beremosi. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang bertakwa, mereka mampu untuk mengawal marah mereka.
Bukanlah berarti orang-orang yang bertakwa tidak boleh merasa marah, tidak boleh merasa sedih, tidak boleh mempunyai keadaan-keadaan emosi yang tertentu sesuai dengan keadaan. Tidak. Yang dimaksudkan adalah mereka mampu mengawal kemarahan mereka. Kemudian wal'afina 'anin nas, yang boleh memberi kemaafan bagi manusia. Ini juga satu ciri-ciri yang hebat bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, mereka boleh mengampunkan dan memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan kepada orang yang lain. Kita melihat sendiri bagaimana sahabat-sahabat ada di kalangan mereka sebelum Islam telah memerangi umat Islam, bahkan telah membunuh sebahagian daripada umat Islam. Tetapi sebaik sahaja mereka memeluk Islam, kita menerima mereka seadanya dan memberi kemaafan kepada mereka. Ini juga merupakan ciri orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang mempunyai sifat ihsan. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan termasuk di kalangan mereka yang bertakwa adalah apabila mereka melakukan fahishah. Fahishah bermaksud sesuatu yang keji. Aw zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sebaik sahaja mereka melakukan fahishah, melakukan dosa, melakukan sesuatu yang keji, atau menzalimi diri mereka sendiri, melakukan perkara yang tidak sepatutnya mereka lakukan, serta-merta mereka zakarullah, mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyedari bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Maknanya mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedar bahawasanya ada Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan sesuatu yang boleh dan sesuatu yang tidak boleh. Maka apabila dia mengingati Allah setelah melakukan sesuatu yang keji atau menzalimi diri mereka sendiri, fastaghfaru lidzunubihim, serta mereka melakukan tindakan. Apa tindakannya? Meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa, dan tidak ada dosa yang besar di sisi Allah yang tidak boleh Allah ampunkan, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perkara yang keji yang mereka lakukan, tidak meneruskan untuk menganiaya diri mereka sendiri setelah mereka melakukan istighfar, setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memohon keampunan. Ini satu perkara yang sangat-sangat jelas panduannya yang Allah berikan. Orang yang melakukan kesilapan, yang cuai, mengingati Allah serta merta melakukan perubahan. Apa perubahannya? Ataupun melakukan tindakan. Apa tindakannya? Tindakannya memohon ampun kepada Allah SWT. Tetapi bukan bermaksud seseorang itu berterusan mengulangi kesalahan mereka berkali-kali. Tidak. Seseorang yang melakukan kesilapan, melakukan sesuatu yang keji, menganiaya diri mereka sendiri, sebaik sahaja mereka meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga perlu berusaha untuk menghentikan, untuk tidak melakukan perkara yang telah mereka lakukan setelah mereka memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika jazaohum maghfirah min rabbihim. Mereka itulah, yakni mereka yang menginfakkan harta benda mereka, mereka yang menahan diri mereka daripada marah, mereka yang mengampunkan kesalahan orang-orang lain, mereka yang mempunyai sifat-sifat ihsan, sifat-sifat yang terpuji, mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan perkara yang keji ataupun setelah menganiaya diri mereka sendiri, kemudian mereka berusaha berhenti daripada melakukan perkara yang keji tersebut ataupun berhenti daripada menganiaya diri mereka tersebut. Kesemua mereka ini jazaohum maghfirah, ganjaran bagi mereka adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannat, dan juga syurga. Jannah, bukan jannah tapi jannat, jamak.
Bukan satu jannah tetapi beberapa jannah. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan sangatlah nikmat, sangatlah baik, sangatlah selesa, sangatlah diimpikan ganjaran bagi mereka yang beramal. Ini satu perkara yang sangat-sangat mustahak untuk kita ambil perhatian. Selain daripada kita mempunyai gambaran, kita juga mempunyai tindakan. Selain kita mempunyai keyakinan, kita juga mempunyai plan untuk melaksanakan. Apa plan dia? Plan dia untuk sentiasa berinfak, plan dia untuk mengawal diri kita, memaafkan orang lain, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta-merta setelah melakukan kesilapan, kemudian berusaha memperbaiki diri, meninggalkan perkara yang tidak baik dan mengubah diri menjadi baik. Semua itu adalah syarat ataupun hal-hal yang boleh dilakukan secara praktikal untuk meraih dua perkara, iaitu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.